Ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala washabihi wa man walah. Pada malam ni tiba-tiba kita tak dapat nak buat live streaming. Jadi ini adalah video record di Usra Online pada malam ni lah. Dan insyaAllah tajuk kita pada hari ini, kita cerita straight to the point. Perbincangan kita pada hari ini adalah berkisah tentang jika atau andai Rasulullah tidak pernah ada. So apa pandangan anda kalau Rasulullah tak pernah ada? Di samping kita membincangkan kebetulan ya, ini dah Rabiul Awal dan baru lepas sambutan yang ataupun banyak sekarang masjid-masjid pun membicarakan tentang Rasulullah. Tapi kalau kita memikir satu sudut pandang yang lain, iaitu andai Rasulullah tidak pernah ada, apa sebenarnya yang akan terjadi dekat dunia atau juga berkaitan dengan diri kita? Apa yang kita nampak terhadap diri kita seandainya Rasulullah tidak ada? So mungkin kita buat apa sekarang, cara kita berfikir sekarang, tindakan yang mungkin kita lakukan sekarang, adakah seperti sekarang atau berbeza sebenarnya seandainya Rasulullah tidak ada? Baik, saya ada sahabat-sahabat yang ada sekarang ni yang ya sudilah untuk online bersama saya adalah Aiman Firdaus, Iqbal, Hazim. Kita ada dua sahabat. Okey, first of all sebenarnya soalan pertama sebelum kita masuk kepada inti tajuk. Uh, Apakah yang membuatkan anda rasa Rasulullah mempengaruhi hidup anda? Kalau Aiman Firdaus, apa membuatkan insan bernama Rasulullah tu mempengaruhi? Dan nanti kita nak tahu juga apakah yang menjadi perkara yang kalau Rasulullah tak ada, anda akan buat pilihan seperti apa dalam hidup inilah. Okey, Aiman Firdaus dulu kita mulakan untuk bercerita atau memberi pandangan tentang sejauh apa sebenarnya Rasulullah memberi pengaruh dalam hidup anda. Itu dulu kita tanya. Secara ringkas ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. kepada saudara moderator Bro Aziz dan juga rakan-rakan panelis. Apakah yang akan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang mempengaruhi kehidupan saya selama ini? Perkara pertama sekali yang mempengaruhi kehidupan saya apabila adanya Nabi Muhammad SAW, pertama sekali dengan adanya Nabi Muhammad SAW, saya dapat mengetahui siapakah pencipta saya sebenar dan mengapa saya diciptakan di dunia ini sendiri. Kerana kalau saya ini tidak ada seorang Nabi, iaitu Nabi Muhammad SAW, saya akan bersifat akan menjadi atheist, akan jadi free thinkers, akan jadi agnostik sebab kita tidak tahu siapa yang mencipta kita, apa matlamat kita hidup ini. Jadi itulah pertama, Nabi Muhammad mempengaruhi saya daripada aspek keimanan saya. Dan yang kedua, secara ringkasnya, Nabi Muhammad SAW mempengaruhi tentang bagaimana cara kehidupan saya. Cara saya beribadah, cara saya berinteraksi, bergaul, makan, minum. Sehingga sekecil-kecil pun Nabi Muhammad SAW ajar seperti nak masuk tandas, adab dalam tandas, kesemua itu dirangkumi melalui adab dan sunnah Rasulullah. Sekiranya Rasulullah tidak ada, saya rasa kehidupan kita ni boleh jadi lagi teruk daripada orang gila. Tak ada. Nanti dulu, jangan cerita dulu. Jangan cerita yang teruk-teruk tu. Kita cerita dulu, sikit je dulu. Teaser dulu. Okey. Kita ada Iqbal. Kalau Iqbal sendiri, seturat jauh mana? Kalau tadi Aiman Firdaus kata dalam hal keimanan, dalam rutin harian. Kurang lebih gitu kita bersimpulkan rutin harian tu memang betul-betul juga terpengaruh daripada Rasulullah. Kalau Iqbal apa yang rasanya banyaklah mempengaruhi Iqbal dalam kehidupan ke, dalam berfikir ke? Rasulullah ni mempengaruhi dekat elemen apa sebenarnya yang Iqbal rasakan dalam hidup? Baik, Assalamualaikum. So, boleh dengar? Boleh. Okay. So, kalau sejujurnya apa yang memang mempengaruhi kehidupan saya daripada Rasulullah, kebanyakannya adalah daripada cerita-cerita yang saya selalu dengar waktu kecil, iaitu bila cerita Rasulullah berdakwah, dia membuatkan saya kagum dan
setiap kali saya selalu ada masalah, terutamanya dalam biasanya belajar atau perkara biasa dalam macam yang kita selalu hadapi, kadang-kadang mungkin terjatuh ke kan, time air macam tu. So atau waktu kecil-kecil kan susah nak puasa kan. So benda-benda cerita-cerita lama yang kita boleh dengar pasal Rasulullah tu lah yang membuatkan saya lebih bersemangat. Sebab kalau kita tengok memang Rasulullah ni seorang yang tak putus asa. Jadi itu salah satu yang memainkan peranan besar dalam hidup saya. Boleh dikatakan kalau Nabil pula adalah inspirasi kan, mempengaruhi inspirasi, motivasi hidup ketika ada masalah. Maksudnya stress management tu Rasulullah memang banyak mempengaruhi ketika untuk keluar daripada stres hidup lah. Kalau Nabil, tu dia Quranic heroes, mesti lagi banyak ni. Hero kan, mesti power gila ni. Apa benda yang membuatkan dalam hidup Nabil, okey kita ambil satu elemen je yang Nabil rasa Nabil nak kongsi, yang memberi pengaruh dalam hidup. Ni Rasulullah tu membuatkan hidup Nabil tu begini tindakannya, begini jalannya. Apa bendanya? Apa itu? Okey, boleh dengar ya? Ya, boleh. Pada pendapat saya, yang dengan adanya diutusnya Rasulullah SAW, dengan adanya syariat Islam yang Rasulullah sampaikan, ia banyak mempengaruhi kehidupan saya dari segi peribadi. Saya bagi contoh. Sebab antara yang paling besar, saya bagi contoh antara yang paling besar ialah nak hormat mak ayah. Saya contohnya macam hormat mak ayah, ataupun kita kena rajin belajar, ataupun yang sewaktu dengannya. Contoh kalau tak ada apa yang disampaikan Rasulullah, mungkin saya tak ada motivasi. Contohnya macam kita kena hormat mak ayah datangnya daripada hadir Rasulullah. Yang kalau mungkin tanpa hadir Rasulullah tu mungkin saya tak boleh jadi saya akan derhaka. Sebab ada juga ayat Al-Quran yang kita tak boleh nak marah pun mak ayah. Dan ayat Al-Quran semuanya disampaikan oleh Rasulullah juga. Dan semuanya sangatlah mempengaruhi peribadi saya lah. Supaya menghormati mak ayah, kita kena rajin belajar, kena hormat mak ayah. Supaya tak jadi jahat pun banyak juga Rasulullah ajar. Okey. Ini menarik, menunjukkan bahawa sosok insan bernama Rasulullah atau Muhammad SAW ni memang betul-betul mempengaruhi cara dan pola hidup kita, cara kita berfikir, cara kita berinteraksi, cara kita bertindak. Bahkan hati kita pun mungkin kita sendiri kawal kerana adanya insan bernama Rasulullah supaya kita tak mengikut rasa hati kan. Menunjukkan bahawa walaupun kita muda, walaupun kita masih belia, Rasulullah sekurang-kurangnya tetap ada pengaruh. Walaupun tak 100% ikutlah apa yang Rasulullah buat, apa yang Rasulullah perintah, tapi memang mahu tidak mahu ada pengaruh. Okey. Menariknya baru kita masuk ke inti perbincangan kita. Iaitu kalaulah anda ini membayangkan kan bahawa dunia ni tak ada Rasulullah, Muhammad SAW tak ada, pesuruh Allah tak ada, petunjuk tak ada. So apa sebenarnya yang anda membayangkan akan terjadi pada di dunia dulu? Kita bagi umum dulu. Di dunia ni agak-agak apa akan berlaku kalau Rasulullah tu tak ada, sebelum kepada individual kita nanti. Menurut Aiman Firdaus, singkat dulu, secara satu elemen spesifik yang akan terjadi pada dunia. Apa agak-agak yang akan terjadi kalau Rasulullah tak pernah ada? Okey, jadi bila tentang kita sebut apabila Rasulullah SAW tidak ada, sama sekali saya suka dengan tajuk ni sebab selama ni sebelum ni kalau kita mendengar ceramah selalunya tajuknya andai Rasulullah masih ada, jadi akan bersifat syahdu, kita pun akan jadi rasa terbias sentap waktu. Tapi bila kita buat reverse psikologi macam ni, andai Rasulullah tidak ada, dia akan pula memberi kesan kepada diri kita sendiri sebab kita akan membayangkan nasib kita tu. Jadi bila sebut tentang secara umum dahulu, jadi secara umumnya boleh saya katakan sekiranya Rasulullah tidak ada, kita dosa-dosa umat, kita akan melakukan dosa umat-umat Nabi-Nabi dahulu dan kita kumpulkan. Macam kalau saya boleh bagi contoh, kalau macam zaman Nabi Lut ada
isu di mana hubungan sejenis zaman Nabi Ibrahim, Raja Namrud telah berkahwin dengan ibunya sendiri Semiramis, dan zaman Nabi Muhammad adanya hubungan zina dan juga pelacuran. Tetapi kalau tidak ada Nabi Muhammad, kesemua dosa-dosa tu akan dilakukan oleh manusia akhir zaman ni. Itu perkara terbesar sekali. Okey, itu benda yang nak di-highlight oleh Aiman Firdaus. Kita ambil apa yang Aiman Firdaus nak highlight, bahawa secara sosial kita ambil elemen secara interaksi sosial memang tak ada aturan lah. Memang semua orang langgar, semua orang kau nak buat apa, kau buatlah segala tingkau kan, tak ada siapa nak halang. Sebab apa? Mana ada dosa pahala kan? Siapa nak, yalah, Nabi tak pernah ajar tentang, maksudnya tidak ada wahyu menerangkan dosa, ada pahala kan, ada perbuatan zina. Begitu zina apa? Okey je, aku okey je kan. Kau dah dengan adik kau, adik aku dah lama dah aku macam tu kan. Mungkin macam itu kalau kata Aiman Firdaus tadi akan berlaku. Okey, kita pergi Iqbal pula. Okey, Aiman Firdaus kata dari segi aspek sosial dia rasa memang semua orang akan berjimba lah panggil kan. Semua orang tak kisah tentang masalah-masalah tadi tu. Kalau Iqbal pula, Rasulullah tak ada. Bukan tak ada tu dulu ada, sekarang tak ada. Tak pernah ada. Tak pernah ada tentang halal haram, tak ada tentang larangan, tak ada orang kata itu ini semua. Apa yang akan dibayangkan oleh Iqbal? Apa akan berlaku kalau benda ni semua? Tak pernah ada petunjuk atau pelajaran daripada Rasulullah. Apa akan berlaku pada dunia secara umumnya dunia? Sejujurnya bila soalan tu diberi, saya yang pasti keluar kat fikiran saya adalah kita ni akan jadi lebih sesat, sebab kita takkan ada siapa untuk kita tengok balik cara-cara nak melanjutkan kehidupan kita lah. Macam Aiman cakap tadi, kita takkan tahu pasal perkara-perkara tak elok tu. Kalau macam ni, dia tak ada orang yang nak menyampaikan. Sebab saya terbayang Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Kan? So zaman tu pun mereka dah banyak sesat, dah mengubah-ubah wahyu yang diberikan, disampaikan kepada mereka. Jadi bila Rasulullah ni tak ada, dia menyukarkan lagi hidup kita lah untuk dapatkan ajaran Islam, dan Islam tak akan berkembang. Maksudnya apa yang berlaku pada dunia? Maksudnya apa akan terjadi pada masyarakat dunia? Tadi secara sosial, apa lagi yang terbayang oleh Iqbal yang akan berlaku pada orang-orang seluruh dunia? Apa yang akan jadi kat orang seluruh dunia adalah mereka apa okey, sosial dah dicerita oleh Aiman. Kalau selain elemen sosial, apa akan lagi? Macam mana, ekonomi ke, atau belajar ke, atau macam mana? Ada terfikir tak? Peribadi seseorang. Peribadi orang kat dunia ni akan lebih mengikut sikap jahiliah orang terdahulu. Diorang takkan ada kepribadian. Okey. Maksudnya peribadi Rasul. Saya rasa apa yang akan terjadi. Okey. Kita pergi ke Nabil. Soalan apa yang Nabil terfikir? Kita dah tanya dua orang. Okey, kalau menurut Nabil, apa yang tergambar oleh Nabil? Rasulullah tak pernah ada So apa akan jadi kat dunia? Apa akan berlaku pada masyarakat dunia ni? Kalau daripada soalan Bro Azli tadi, kalau Rasulullah tak ada, saya terfikir yang antara salah satu punca bagaimana dunia boleh membangun dari segi teknologi dan ketamadunan ialah adanya Rasulullah SAW. Contohnya dengan adanya Islam, kita pernah nampak yang sebab zaman ada satu belajar sejarah form 5 je. Ada zaman Eropah, zaman Renaissance, iaitu zaman kebangkitan Eropah dari zaman kegelapan. Ia hadir atau muncul daripada inspirasi masyarakat Eropah daripada umat Islam yang sedang bangun pada waktu itu. Itu yang saya nampak. Dari maksudnya apa yang saya nak highlight adalah daripada segi pembangunan teknologi dan ilmu lah. Teknologi dan ilmu Okey, kalau menurut bro pula, semua betul, semua tu memang tergambar. Pertama, secara sosial kita tak tahu mana baik dan mana buruk kan. Kita tak boleh nak membezakan perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk. Kecuali
orang yang paling berkuasa yang cakap. Orang yang paling banyak harta, orang paling kaya tu lah yang paling baik. Hidup mewah, banyak harta, paling baik. Orang miskin itu kehidupan yang hina yang akan berlaku. Maksudnya semua akan rasa hidup miskin ni hidup tak guna lah. Memang hidup baik kau mati lah. Itu mungkin secara sosial normal. So kalau sosial sesama masyarakat, yang kuat akan menindas yang lemah. Confirm punya. Dan kita macam binatang lah. Siapa paling kuat dia akan menang dan dia akan sentiasa menang. Takkan ada pembelaan untuk orang yang lemah, tak ada. Lagi apa? Pendidikan kan. Orang pendidikan tak jadi teras utama sebab apa? Sebab orang takkan fikir nak belajar pun. Buat apa belajar? Aku kalau miskin aku belajar, aku tetap miskin, aku tetap jadi hamba. So hidup jadi hamba orang lain kan, kena tipu. Takkan rasa tidak akan ada rasa peluang untuk dapat keadilan. Kena tipu kan. Nasib kau aku dah kena tipu. Macam tu je. Nasib kau aku dah kena tipu kan. Kau nak buat macam mana lagi? Bukannya boleh lawan. Lagi apa? Ilmu kita. Kemungkinan kita ni jumut gila lah. Memang jadi orang paling bodoh lah. Mungkin duduk orang paling bodoh kan. Sebab tak belajar tak. Ilmu tak nak berkembang. Sebab apa? Ada ilmu pun bukan boleh ke mana. Banyak pengetahuan pun tak boleh bawa ke mana kecuali mengampu orang yang berkuasa, orang yang banyak harta kan. Pendidikan tak ada nilai. Kemajuan teknologi takkan pernah ada. Ini kalau bayangan bro. Masyarakat tak kenal teknologi. Mungkin perempuan memang betul-betul bahan untuk eksploitasi je. Jangan haraplah nak dapat ada hak-hak wanita ke, tak ada lah. Memang kena ratah oleh manusia-manusia rakus je. Okey, itu kita dah pergi kepada secara global. Kalau secara individual, seandainya pula okey, dunia macam tadi ni, anda pula hidup kat situ. Apa yang Aiman Firdaus akan buat? Apa yang Aiman Firdaus akan jadi Kalau dah lah hidup dalam okey, lahir-lahir kan dunia apa? Ni dunia memang tak ada petunjuk, tak ada orang yang akan menentukan betul dan salah. Orang kaya je menang kan. Dengan keluarga yang sekarang ada, lahir dengan keluarga yang ada, Aiman Firdaus hidup pula dengan tak ada petunjuk, tak ada satu guideline nak tentukan arah hidup. Apa agak-agak Aiman Firdaus akan jadi sekarang? Apa agak-agak Aiman Firdaus ni, seorang Aiman Firdaus akan buat pada dunia dengan usia sekarang? Apa agak-agak tindakan yang Aiman Firdaus akan pilih? Duduk dalam gua ke kan, lari dalam hutan ke, atau macam mana? Apa pilihan anda kalau Aiman Firdaus? Ini memang soalan luar kotak ni, tak ada orang nak tanya ni sebab memang tak tergambar dan tak terbayang kan. Okay, untuk kalau sekiranya saya hidup pada zaman tu, jadi sebelum tu untuk yang tu saya akan bawa untuk jawapan untuk soalan seterusnya. Kalau seandainya saya hidup pada zaman dengan ada zaman kegelapan tu, saya akan terus hidup secara biasa sebab saya dah tak ada keimanan, saya tak tahu apa benda matlamat pegangan hidup. Jadi saya akan follow apa yang kelompok ataupun majoriti besar yang buat. Kalau saya tengok benda tu, kalau ramai buat, jadi saya akan masuk ikut follow trend benda tu. Sebab saya rasa mungkin yang lagi ramai tu lagi mungkin bertamadun dan berpengetahuan lah untuk waktu itu. Okey, ada poin menarik. Ada poin menarik daripada apa yang Aiman Firdaus buat. Tapi kita pergi dekat Iqbal pula. Kalau Iqbal pula, apa Iqbal akan pilih? Macam Aiman Firdaus juga, saya akan follow je majoriti, atau saya rasa saya tak boleh hidup dengan dunia macam ni. Saya rasa saya akan gila. Saya bunuh diri, mati kan. Sebab apa? Saya tak ada pemahaman tentang mati, bunuh diri itu dosa. Kan? Misalkan apa kata Iqbal? Betul apa yang bro cakap sebab bila waktu kecil dulu saya memang apa-apa mak atau ayah saya akan bantu saya untuk buat pilihan daripada segi apa saya buat waktu bermain ke apa. So saya rasa sebab mak ayah saya mesti akan melarang atau membantu saya mengikut apa yang Rasulullah ajar. So bila
tak ada pada kehidupan tu. So saya rasa saya sendiri akan sesat sebab saya tak tahu nak pilih apa. Saya akan jadi buat ikut langgar je, dan mungkin saya pun takkan teruskan untuk belajar atau jadi orang yang berguna pada masyarakat lah. Betul. Okey, poin menarik. Iaitu kita tak ada motivasi pun untuk memikirkan kita ni berguna tak pada masyarakat. Tak ada kan. Tak ada elemen tu pun tak rasa tak terangsang nak muncul. So apa? Untuk apa? Untuk apa aku buat semua ni? Okey, kalau Nabil pula. Angle Nabil apa pula? Peribadi Nabil sendiri hidup pada zaman tu. Seandainya lah. Ini hanyalah kita cuba mengintrospeksi diri kita pada ketika ini. Silakan Nabil. Okay, daripada soalan Bro Azli tadi, anda Rasulullah tak ada, bagaimana kehidupan saya? Pada saya, apa yang saya boleh bayangkan, yang kalau tak ada Rasulullah, antara sumber kehidupan untuk meneruskan kehidupan saya ni adalah adanya hubungan hamba dan Tuhan. Adanya hubungan Allah dan hamba saya. Contoh, waktu saya tak ada motivasi, saya selemah. Contoh, kalau tak solat pun, kita doa. Kita cakap Allah, kita tahu. Walaupun kita tak ada apa-apa, walaupun kita rasa macam memang orang yang macam tak guna lah contohnya. Rasa macam hidup ni tak ada fungsi. Tapi paling kurang kita tahu yang Allah ada. Dan mungkin datang lepas tu ada hikmah-hikmah yang datang lepas tu. Tapi kalau contoh tak adanya apa yang disampaikan oleh Nabi, tak adanya Nabi, saya rasa orang yang Bro Azli cakap tadi, saya mungkin tak boleh nak hidup je. Saya mungkin tak mampu nak teruskan kehidupan walaupun sikit. Sebab memang hidup ni banyak cabaran. Betul. Ya. Maksudnya ini salah seorang mangsa bunuh diri ni. Ni kalau zaman tu hidup, ini salah seorang orang yang bunuh diri yang kita akan tengok kan. Kenapa dia ni kan? Ni mesti dah give up dah ni kan, tepi jalan kan. Tiba ni budak siapa ni kan. Masa tu tak kenal lah Nabil ke apa, sebab macam Iqbal lah. Tak ada nak fikir orang lain pun. Lantak kau lah. Gagak patuk ke kan, burung herring datang ke. Ini orang lemah ni. Nabil. So misal kata gitulah gambaran kita. Nak menunjukkan daripada situasi macam ni, bahawa memang kita ini sebenarnya akan rasa depressed, kita akan rasa tertekan. Sebab apa? Sebab tak ada satu cercah, satu sinar harapan untuk sebenarnya kehidupan kita tu bernilai. Kalau Rasulullah tak ada, kalau Rasulullah tak ada tu, memang kita rasa aku nak hidup untuk apa lagi dah. Macam Nabil kan, contoh hidup pula bukan di kalangan anak-anak orang kaya kan, hidup dengan anak orang yang bekerja, orang yang tunduk dengan orang lain kan. Kita pun terpaksa ikut kan, ikutlah apa orang tua kita buat. Itulah sebenarnya zaman seperti itu pernah wujud atau tidak menurut anda? Pernah tak wujud zaman yang kita ceritakan ni? Tadi anda cerita tu macam seandainya saya kan, tapi sebenarnya pernah wujud tak zaman seperti ini? Menurut pengetahuan anda, Iqbal dulu, kita terbalik sikit kita punya turn. Iqbal, adakah Iqbal pernah terfikir zaman macam ni pernah wujud tak? Pernah jugalah, sebab kalau kita macam saya suka tengok movie dengan cerita drama-drama kan. Saya memang boleh nampak lah bila macam sesuatu cerita tu dia membuatkan membawa story tu kepada sejarah lampau negara dia orang. So memang ada kadang-kadang menunjukkan bahawa zaman tu macam zaman tu dia orang dah tak ada pemerintah lagi. Memang banyak keadaan huru-hara berlaku yang sama macam yang mereka cakap tadi. Ada yang certain orang akan buat apa yang diorang perlu buat untuk hidup. Kalau terpaksa membunuh atau mencuri, itulah diorang akan buat. So, memang saya rasa ada lah. Ini sama tak persis perbincangan kita dalam Squid Game? Sebenarnya dunia yang dalam Squid Game ni adalah seperti yang kita bincang tadi. Seandainya Rasulullah tidak ada, hidup kita sama macam dalam Squid Game. Kita dieksploitasi, kita buat apa macam yang Imam Firdaus kata lah, saya akan buat apa yang majoriti orang buat. Sama kan?
Squid Game tu ceritanya tentang semua orang buat apa? Bunuh orang lain untuk terus survive. Bunuh je lah. Bukannya ada dosa pahala. Yang penting aku hidup kan. Yang penting aku boleh terus hidup, aku boleh selamat. Jadi Squid Game itu juga berkesinambungan daripada seandainya Rasulullah tidak ada. Nampak tak satu elemen? Dan menurut Nabil, selain daripada isu Squid Game, zaman sekarang, saya nak apa yang bro nak cakap, zaman dulu yang Nabil pernah dengar kisah-kisah terdahulu, ada tak zaman seperti ini, iaitu seperti Rasulullah tidak ada petunjuk, dan terjadinya insiden yang macam kita sebut tadi. Semua orang buat apa yang dia suka. Orang yang berkuasa akan buat apa yang dia suka. Orang yang lemah terpaksa akur je lah, nak buat apa lagi. Pernah tak dengar kisah-kisah seperti ini, Nabil? Okay, saya jujurnya daripada segi kisah yang tepat saya tak berapa tahu sangat, tapi saya pernah ada baca-baca sikit tentang sejarah sebelum Rasulullah SAW diutuskan dan dilahirkan. Yang pada zaman Arab sendirilah, saya boleh bagi contoh. Zaman Arab sebelum Rasulullah sampai ke Madinah atau sebelum tu Yathrib, zaman tu memang perang aja, memang gaduh kerja je. Daripada segi kaumnya, Bani Khazraj, Aus dan Khazraj, gaduh je nak menang. Sama ada kalau ada bergaduh, ada sedikit pergaduhan antara dua orang, akan berlaku pergaduhan antara kaum. Dan kita boleh nampak tanpa adanya Rasulullah diutuskan, maka ini menyebabkan masyarakat ni hidup ikut nafsu dan dia punya kepercayaan saja. Itulah saya punya pendapat. Okey. Aiman Firdaus, apa yang anda ingin komentar? Soalan yang sama. Pernah tahu tak zaman seperti ini ada? Pernah ataupun tidak satu zaman di mana akan berlakunya situasi seperti itu. Untuk saya katakan tidak pernah, sebenarnya boleh saya katakan ada suatu zaman di mana boleh kita katakan sebagai satu zaman di mana ketamadunan manusia mencapai satu puncak yang paling teruk sekali dekat dunia ni, iaitu semasa zaman fitrah, antara suatu zaman apabila bermula dia Nabi Isa AS diangkat ke langit kedua sehinggalah dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam masa tempoh 600 tahun itulah merupakan suatu zaman yang paling teruk untuk ketamadunan manusia. Sebab dia, jadi berbalik kepada tajuk kita, kalaulah Nabi Muhammad SAW tidak diciptakan pada waktu itu, pertama, seluruh umat manusia ni tidak akan ada Rasul. Sebab semua Nabi sebelum zaman Nabi Isa tu hanya untuk bangsa Yahudi saja, Bani Israel. Jadi untuk kita ni tak ada Nabi dah. Dan yang kedua, boleh jadi semua perbuatan masyarakat jahiliah zaman fitrah 600 tahun tu akan berkekalan sampai sekarang ni. Dan akan jadi lagi teruk lagi. Apa yang perlu tambah juga adalah sebenarnya kisah-kisah yang kita cerita atau suasana yang kita cerita yang menakutkan di awal perbincangan tadi, sebenarnya Allah telah rakamkan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Sebenarnya apa yang kita cerita itu bukan fantasi Yang kita cerita di awal tadi, yang kita macam saya tak terfikirlah macam mana nak berlaku. Saya rasa macam sebenarnya pernah zaman-zaman seperti itu berlaku. Misalnya ketika zaman sebelum Musa, zaman Firaun, itu juga apa berlaku? Firaun mengaku Tuhan, itu muncul. Namrud mengaku juga sebagai Tuhan. Dan zaman Nabi, maksudnya di zaman Arab Jahiliah juga seperti Nabi sebut tadi, juga pernah berlaku seandainya tidak ada Rasulullah. So pernah berlaku satu era di mana orang tidak ada petunjuk. Dan apa yang berlaku memang kucak-kacir. Persoalannya, sebab kan hari ni bro tak tahu sistem Zoom hari ni dia hanya 40 minit je. So kita ada berbaki 7 minit terakhir ni, iaitu tu bagi sahabat-sahabat yang baru hadir, minta maaf sebab hari ni agaknya Zoom mengalami masalah sekali lagi. Mungkin bro akan cuba selesaikan. Tapi perbincangan kita mungkin sampai di tahap ini adalah sebenarnya, adakah kita rasa, kita merasai tak bahawa Rasulullah tu memang betul-betul rahmat? Kalau Rasulullah tu tak ada dalam hidup kita hari ini, adakah kita boleh hidup sebenarnya di atas dunia ni? Menurut anda, Aiman Firdaus? Adakah seandainya Rasulullah, jadi sepatutnya untuk yang ayat ni saya bagi tahu dekat awal-awal tangan tadi. Jadi sebenarnya untuk
tajuk kita pada hari ini sebenarnya dah ada jawapan khusus dalam Al-Quran. Allah dah rakamkan Silakan. untuk menjadi apa akan jadi kalau Rasulullah ni tidak ada. Dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan Nabi Muhammad itu melainkan sebagai pembawa rahmat kepada seluruh alam. Jadi berbalik kepada soalan, sekiranya Nabi Muhammad itu tidak dicipta dan tidak dilahirkan dan diutuskan kepada umat manusia, rahmat tidak akan ada di seluruh alam ini. Tetapi rahmat apa yang kita maksudkan tu? Daripada pandangan saya ada dua rahmat utamalah sekiranya Nabi Muhammad tidak diciptakan, kita akan kehilangan buat selama-lamanya. Pertama, Al-Quranul Karim kita ini, seandainya tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan ada Al-Quranul Karim yang menjadi Al-Furqan untuk diri kita ni, membantu kita. Itulah sebagai memandangkan Al-Quran juga merupakan mukjizat terbesar untuk semua para Nabi. Kalau sebelum untuk semua para Nabi. Itu pertama, sebagai Al-Quran. Kalau tiada Nabi Muhammad, tiada Al-Quran. Kedua, sekiranya tidak ada Nabi Muhammad SAW, kita juga tidak akan mendapat syafaat baginda untuk hari akhirat kelak. Kerana semua umat manusia ini daripada zaman Nabi Adam sehingga manusia terakhir semuanya mendambakan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau tak ada Nabi Muhammad, maka syafaat itu tidak dapat untuk diri kita dan tempoh hisab dan semua perkara suatu akhir akhirat nanti akan menjadi lagi panjang, akan lagi banyak azab. Jadi dua itulah saya nampak. Tiadanya Al-Quran, tiadanya syafaat. Baik, Iqbal pula menurut anda, setelah kita bincangkan secara pendek je hari ini, sebab kita tak dapat nak take long distance of period of time untuk kita sembang lebih panjang. Apa yang anda boleh rumuskan pada hari ini? Anda melihat Rasulullah tu seperti apa sekarang setelah kita buat introduksi seperti ini? So, memang setelah apa yang kita cakap dan bincang ni, memang saya boleh katakan kehadiran Rasulullah SAW tu satu rahmat. Macam saya kata tadi, kalau Rasulullah tak ada orang yang akan menyambungkan ajaran dan menyebarkan agama Islam. Sebab saya sendiri selalu juga tengok media sosial seperti TikTok, Instagram dan Facebook. Kadang-kadang bila saya tengok, kebanyakannya dikuasai oleh orang-orang luar, orang-orang yang bukan Islam. Macam orang Inggeris, orang yang memang tidak berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Jadi kadang-kadang tu macam saya nak cari macam maklumat ke, kadang-kadang saya bersyukur bila ada orang yang masih berusaha untuk menyampaikan apa yang Rasulullah ajarkan dan Rasulullah buat hadis semua. Kadang-kadang macam tengah scroll tiba-tiba keluar video selawat, video ustaz-ustaz memberikan ceramah. Jadi saya memang bersyukur sebab orang-orang sebegini ada kerana Rasulullah tu menjadi idola utama mereka. Jadi saya memang betul-betul bersyukur lah. Kalau Nabil pula, soalan untuk Nabil berbeza. Kita bagi soalan yang lain sikit, iaitu apa yang terjadi sekarang? Adakah orang menghargai Rasulullah atau sekarang kita lihat fenomena orang seakan-akan lebih rela hidup tanpa Rasulullah? Atau menurut Nabil, hari ini orang sebenarnya sudah lupa dengan Rasulullah? Menurut Nabil macam mana? Apa komentar Nabil dengan situasi hari ini? Baik, daripada soalan Bro Azri tadi tentang zaman sekarang, tentang bagaimana orang zaman sekarang ambil Rasulullah SAW sebagai idola ataupun sebagai kepentingan. Dalam pada pendapat saya, tanpa ilmu atau tanpa pengetahuan dan tidak mengenali Rasulullah dengan betul, mereka tidak mengambil Rasulullah. Mereka tidak anggap Rasulullah tu sebagai seorang yang penting dalam hidup. Tapi zaman sekarang ni juga mereka nampak yang tanpa adanya Rasulullah sebagai seorang yang penting dalam hidup akan jadi kucing-kacir, hidup akan jadi huru-hara seperti yang saudara Iqbal cakap tadi. Dia rasa macam seronok ada orang yang sampai kata Rasulullah. Kita rasa hidup kita lebih bermakna dengan adanya Rasulullah SAW. Sebab itulah zaman sekarang ni ada orang yang cuba mula menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, mula mengadakan memperbanyakkan selawat-selawat dan share-share benda-benda yang baik yang mengingatkan kita kepada Rasulullah. Sebab tahu dengan adanya Rasulullah hidup kita lebih baik dan lebih tenteram. Walaupun tak maju, tenteram. Itu yang paling penting. Okey, apa yang bro boleh tambah juga untuk perbincangan kita pun dah di 2 minit terakhir ini, iaitu hidup ini
jangan sampai bukan jangan sampai, tetapi Rasulullah itu benar-benar adalah rahmat. Dan kita sebenarnya memahami, bahkan dunia barat memahami teknologi dan keadilan itu hasil daripada datangnya Rasulullah. Seandainya dunia barat tidak bertemu dengan Islam, tidak bertemu dengan Rasulullah, maka mereka juga hanyalah berkuasa atas dasar elemen kezaliman dan kekuasaan kerakusan. Maksudnya seluruh dunia ini menggunakan Rasulullah sebagai benchmark dari segi aspek keadilan, kemajuan, tetapi mengikuti hawa nafsu mereka atas kepentingan. Maksudnya ada perkara-perkara yang di dunia ini diiktiraf kerana adanya Islam, adanya Rasulullah, tetapi dipesongkan standardnya itu kepada standard yang mereka buat sendiri. Maka haruslah kita berpegang pada standard, iaitu standard Rasulullah yang sebenar, iaitu Al-Quran dan Sunnah, kebenaran Islam. Dan sebenarnya kita harus mengikat diri kita di antara hidup di dunia dengan hidup di akhirat nanti. Hubungan itu yang menyebabkan kita sentiasa memperhatikan setiap perbuatan, setiap tindakan kita tu selari dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi-Nya. InsyaAllah hari ini memang singkat, tapi mudah-mudahan ianya padat. Wallahu a'lam, dan kita tutup dengan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.